إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. Surah yang dibaca oleh Tuan Imam tadi ialah Surah At-Takatsur, surah yang manusia berlomba untuk nak banyak harta, banyak duit, banyak pangkat dan sebagainya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Perlombaan ni dia akan tamat bila dibawa ke kubur. Selagi tak sampai ke kubur, maka itulah hidup manusia. La tulhikum dalam ayat lain. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Surah Al-Munafiqun akhir. Wahai mereka yang beriman, jangan lekamu harta bendamu, anak binimu daripada ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa duk kalut dengan harta, duk sibuk dengan anak buah, maka mereka itu orang yang rugi. Dan dalam surah ini Allah sebut Alhaakumut takatsur. Kamu hidup ni wahai manusia selalu leka kerana nak banyak, sebagaimana yang saya sebut tadi. Sehinggalah kamu jadi mayat. Dan perut anak Adam ni, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan cukup. Kalau dapat satu projek, nak lagi yang kedua, dapat tiga, nak lagi keempat, dan tidak akan penuh perut anak Adam kecuali tanah. Oleh sebab itu kita kena handbrake. Kita kena berhenti masa-masa begini, maksudnya waktu salat. Dan kita kena tengok rezeki nak masuk dalam poket kita, akaun kita ni halal ke haram. Dan kita kena perhati kedudukan anak-anak kita. Anak-anak kita ni hadirin sekalian saham yang sangat baik untuk akhirat. Tapi kalau leka lupa habis, jadi hamba harta, hamba syaitan. Yang kita naknya jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Alhaakum takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Kamu akan tahu. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kamu akan tahu. Kalla law ta'lamun. Dan kamu kalaulah tahu secara yakin. Tiga alimah ni hadirin sekalian tahu dan dia kena yakin. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Kamu akan tahu sampai yakin. Yakin ni maksudnya masuk kubur. Allahu Akbar. Kalla lau ta'lamu ilmal yakin, maksudnya la tarawunnal jahim. Dan di masa itu bila kamu masuk kubur, kamu nampak neraka di hari akhirat besok. Thumma la tarawunnaha ainal yakin. Thumma la tus'alunna yawma idzin an na'im. Ujung Allah akan tanya kepada kita nikmat-nikmat yang diberi. Nikmat umur, nikmat tubuh, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat negeri negara. Apa kamu buat? Dan di situ muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kok mana-mana pun dunia yang kita ada sekarang ini adalah dunia yang akhir. Dan setengah ulama mengatakan bahawa masa yang
kita ada ini masa lahir Nabi Muhammad waktu asar. Kata pukul 5 lah. 6, 7, 7.30 kiamat. Tengok, pendek ya masa. Tetapi ikut mana-mana pun, dia makanan kita nasi, makanan pokok baja, makanan hayawan rumput, makanan enjin petroleum, makanan objek galaksi. Duk jalan, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wal lailu sabiqun nahar. Dia siang ni, dia tidak siang-siang malam, dan dia tidak malam-malam siang. Dia siang malam, siang malam, siang malam. Putaran ini muslimin yang dirahmati Allah sekalian, hanya Allah nak beri kepada kita hidup sihat, hidup selesa, hidup gembira. Tetapi tidak ada keselesaan dalam hidup kecuali penghayatan kita kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru selesa. Sebab itu orang yang beriman dan orang yang bertakwa, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal fil akhirah. Kita kena begini, sebagaimana disebut, saya tak sebut tadi. Dan banyak orang keluar daripada rumah, na'udzubillah, aksiden, remuk dan sebagainya. Tapi kalau kita punya mindset, cara hidup kita, kita sentiasa bersama dengan Allah, dan kita sentiasa beristighfar, bertasbih dan sebagainya, mati dalam suasana baik. Walaupun kita tak tengok keadaan remuk, dah kat tepi jalan dan sebagainya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti bil hayatid dunya. Sabit ni, bahawa kes ini adalah sabit, bahawa yang tertuduh memang pembunuh. Hujah-hujah tidak boleh meragukan. Sabit dia pembunuh. Dan sabit kita ni, tuan-tuan sekalian, kita selalu sebut la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bila mati di sana, originnya di sana, dia tanya agamamu apa, Nabi siapa, Tuhan siapa, apa kamu buat atas dunia dulu. Kalau kita boleh jawab, sebab kita tidak tinggal dari sudut solatnya, dari sudut zakatnya, dari sudut puasanya, dari sudut hajinya dan sebagainya. Kita jaga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum la tulhikum. Jangan lupa kamu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Walaupun kita memang hidup manusia, saya sebut bahawa kita lahir memang berkeriau. Keriau ni nak makan, harta, nak minum, harta, nak pakai, harta, kenderaan, harta, rumah, harta. Manusia tak tidur, tuan-tuan sekalian, atas pokok ke tepi jalan ke. Manusia ni khuliqal insanu dha'ifa. Manusia dijadikan dalam sana lemah. Dia kena berpakaian, dia kena ada perumahan dan sebagainya. Lembu kerbau dia tidur tepi jalan, gitu je. Yang penting pada kita bahawa hidup kita seharusnya dan sewajibnya berpegang kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Naklah kamu sentiasa pegang dengan sunnah aku. Pegang ni, hadirin sekalian, menghayati ajaran. Addu alaihi bin nawajiz. Pegang betul-betul. Hadirin yang dihormati Allah sekalian, perbincangan kita malam ni ialah tentang huru-hara kiamat. Dulu kita berada dalam alam arwah, rahim ibu. Situ segala hidup kita bergantung kepada ibu. Dan 120 hari umur kita, ruh dimasukkan. Dan kemudian Allah lahirkan kita jadi baby. Tu alam rahim. Kemudian alam dunia ini. Alam dunia ini tempat mencabar. Segala-galanya kita kena usaha sendiri dan kita kena buat sendiri. Orang lain tak semayang kepada kita. Kalau kita tak semayang, orang lain tidak keluar zakat kita, sedekah kita, infak kita, khairat kita. Kalau kita tidak buat, orang lain tak puasa untuk kita. Bila mati itu baru orang semayang kepada kita. Tetapi nak dihantarlah masuk kubur. Yang ketiganya alam barzakh. Alam barzakh ni in between, di antara alam dunia dengan alam mahsyar.
Duduk dalam kubur tu, nanti ni sekalian ada orang tanya saya, surga ni ada ke tak ada? Surga ni ada, tuan-tuan sekalian. Cuma dia duduk kat mana? Duduk kat mana ni macam malam kita begini. Tadi siang dia duduk kat mana? Dia pergi ke mana? Allah tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik, tuan-tuan sekalian. Naik tengok surga, tengok neraka, siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka dan sebagainya. Sebab itu dalam ayat ini, inna yaumal fasli kana miqata, hari kiamat. Kiamat ini dia habis dia punya galaksi. Sekarang ni pusingan matahari dan sebagainya, dia ada kekuatan yang berjalan di hari ini adalah hasil daripada amal ibadat kita, zikrullah. Sebab Allah buat dunia ni untuk manusia. Kalau manusia tidak membuat amal ibadat, maka dia akan tangga, dia akan runtuh habis sistem ini. Itu orang panggil kiamat. Sebab aku wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadat. Bila ada manusia tidak beribadat, kalau kita begini, tuan-tuan sekalian, ulama kata kiamat ni lama sikit. Sebab dia ada tokoh, dia ada energi, dia ada kekuatan. Macam kita lah, bila kita jaga di sudut kesehatannya dan sebagainya. Kalau tak jaga, kira sedap makan, giabok, siapa, apa, katelan, tak lama. Jadi kalau kita jaga, dia lambat sikit. Prevention is better than cure. Jaga kesihatan tubuh badan. Maka begitu juga kita jaga suasana ini dengan patuh. Halal haram kita patuh, Islam kita junjung, Quran kita patuh dan sebagainya. Aurat kita jaga, anak isteri dan kita jaga, maka kekuatan objek ni juga siang malam. Sebab kalau matahari tak berjalan, tuan-tuan sekalian, mati kita. Sebagaimana jantung tak berjalan, kita mati. Matahari tak berjalan, maka kiamat berlaku. Matinya tubuh kerana jantung tak bergerak, tak berdegup. Kiamatnya dunia ini kerana dia tidak ada kekuatan. Yauma yumpahu fisur. Di masa itu bila ada manusia duk kalut dengan harta, duk kalut, tak peduli dah kepada sembahyang dan sebagainya. Besok Allah perintah kepada malaikat tiup. Yauma yumpahu fisur. Inna yaumal fasli kana miqatan. Di dalam ayat akhir surah An-Naba. Amma yatasaaluna 'anil dama'il 'azim. Di sana ada ayat 18. Inna yaumal fasli kana miqata. Hari kiamat ada miqat dia. Miqat ni waktu masuk neraka. Miqat ni tempat dia. Kalau kita daripada Malaysia ni nak masuk ke Saudi Arabia, dia Yalam-Lam. Kalau kita daripada Madinah nak masuk Mekah, dia Bi'ru Ali. Situ miqat dia. Tu situ kita masuk pakai ihram lah sebagainya. Miqat ni tepat dia ataupun masa dia. Inna yaumal fasli kana miqata. Kiamat ni ada masa dia. Bila? Tu serah kepada Allah. Yauma yumpakhu fis-suri fatatuna afwaja. Dan di masa itu ditiup yumpakhu fis-sur. Semua manusia bangun. Tiup yang pertama semua manusia mati. Allahu. Dan di sini seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Muaz bin Jabal, macam mana datangnya esok, tuan-tuan sekalian, untuk hari kiamat? Manusia datang macam mana? Rasulullah menangis. Sebab umat Islam masa itu, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi kepada 10 grup. Bang, ada yang menjadi kera, ada yang berupa babi dan sebagainya. Kita habiskan ayat ni dulu. Inna yaumal fasli kana miqata yauma yumpakhu fisuri fatatuna afwaja. Kamu semua datang berpuak-puak sebagaimana saya sebut tadi sikit. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Langit dibuka. Maka di sana ada beberapa pintu langit. Macam mana pintu terserah pada dia. Pintu perbincangan kita dari sudut ASEAN punya perundingan dan sebagainya.
pintu langit dibuka. Yauma yunfakh fisuri fatatuna afwaja. Allahu akbar. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Bukit ni, dia bukit tuan-tuan sekalian, sebab lautan dia lebih pada daratan sikit lah. Dan Allah buat bumi ni, dia paksikan dengan gunung kanan. Gunung bukit yang ada atas dunia ni, hak kita nampak Everest dan Melayanya 1/10 saja. Mengikut kajian dalam 9% lagi, 9/10 lagi dalam perut bumi. Supaya bumi ni tenang, walakum fil ardi mustaqar. Duduklah kamu atas bumi ni tenang. Dalam air tak boleh dia bergoyang. Di udara lagi kan celaru. Duduk. Walakum fil ardi mustaqar wa mata'un ila hin. Seronok sekejap. Kejap ya tuan-tuan sekalian. Allahu akbar. Tengok kita sekarang dah berada dalam bulan apa ni? Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Zulhijjah habis. Allah berlapan. Hari gelap cerah habis bulan. Gelap cerah habis bulan. Kalau kita tidak isi tuan-tuan sekalian kosong, dan kita akan terkejut sakan. Dan saya sebut, kita kena pegang Quran. Berapa minit kita pegang Quran. Kita dengan handset ni, Allah. Ada orang cerita, ada orang dia tak sedar diri operate 24 jam. Tapi bila dia sedar, tanya, handset. Minta handset dulu. Kalau kita minta Quran kau, dompet duit tak boleh. Nak cakapnya bahawa manusia almar'u ma'aman ahabbah. Kalau kita Quran kita mesti pegang setiap hari. Setiap hari ni kita pegang. InsyaAllah Quran boleh bela kita, tuan-tuan. Kita kena cari line yang membolehkan kita sampai ke syurga cepat. Nak sampai ke syurga cepat ni tuan-tuan sekalian, dia kena buat dan dia kena doa. Ambil sikit masa baca Quran. Lepas tu doa. Orang lepas baca Quran ni diterima oleh Allah. Dan begitu juga orang puasa, dan ambil sehari dan 10 hari ya puasa. Sama ada kita pilih Isnin ataupun Khamis. 4 Khamis sebulan secara mudah. Ambil sehari, 2 hari, 3 hari. Sebulan 30 hari. Ambil 3 hari tuan-tuan sekalian. Esok orang puasa dan Quran dia bela tuan dia. Macam orang pasal lawyer lah, lawyer fight dalam mahkamah, gedebuk dengan penawar rayanya, dengan hakim. Tuan dia duduk saja ya. Besok bila kita duduk dalam kubur, Quran kata Tuhan aku ni baca selalu aku, ya Allah berilah syafaat kepada dia. Puasa kata Tuhan aku, dia puasa 10 hari sehari, berilah syafaat kepada dia. As-sawm wal Quran yushfa'ani li sahibi yaumal qiyamati. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Puasa dan Quran beri syafaat. Beri syafaat ni tuan-tuan sekalian, hak tak boleh dia boleh. Benda patut yang tak boleh, macam tu menduga apa yang sepatutnya anak kamu tak boleh, tapi tu. Dan kita dengan amalan kita tuan-tuan sekalian payah nak masuk surga. Sebab amalan kita ni orang Malaysia ni main internet, Allahu akbar, 12 jam sehari. 12 jam sehari. Tidur pula 10 jam. Capur 2 tu jadi 22 jam. Tak tahu ke mana pergi. Sembahyang 2 jam. Gedung tengok, kena tegas. Almar'u aminur nafsi. Manusia ni raja kepada diri dia. Katakanlah kita balik ni, kita nak baca Quran ke, satu surah ke, bacalah apa-apa, kita baca. Ataupun aku nak tidur awal sikit, nak bangun awal subuh. Dan masa tuan-tuan sekalian, masa yang paling cantik ialah sebelum subuh. Ni masa sebelum maghrib tadi. Sebab syuruk ghurub, dua masa ni, sunset, sun shining, matahari naik, sebelum matahari naik tu. Sebab Allah dia pusing daripada gelap segelap-gelapnya sampai cerah secerah-cerahnya. Daripada gelap nak timbul cerah tu. Tu situ masa sebelum subuh. Masa subuh ni tuan-tuan sekalian, wabil asharhum yastaghfirun wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Masa sebelum subuh tu. Awal sikit mari baca Quran dan sebagainya.
Allahu Akbar. Dan sebelum ghurub, daripada cerah ni nak jadi gelap, segelap-gelap, bukan senang. Masa tu, masa ghurub tu, masa setengah jam sebelum subuh, setengah jam sebelum maghrib ni, bagi orang duk sibuk dengan shopping dan sebagainya. Tapi kita kena pilih masa tu memang masa mustajab doa, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasiratul jibalu fakanat saraba. Gunung ganai yang membawa kita senang, kita tenang duk atas dunia ni. Kita setengah-setengah tempat ni tanah gambut kan, dulu lalu ni bergegar. Tenang kita duk atas dunia ni. Besok Allah letupkan habis. Wasiratul jibalu fakanat saraba. Jadi debu berterbangan, dia pergi tutup habis sungai, lautan dan sebagainya. Inna jahannama kanat mirsada. Orang litari nama tara ni ilna lamma taral ma'u hamalnahum fil jariyah. Air ni bila dia naik penuh habis, dengan lembunya, dengan rumahnya, dia bawa ke laut. Orang yang duduk atas dunia, tuan-tuan sekalian, dia tak peduli kepada ajaran Allah ni. Dia kata, dia ni orang panggil tahu. Dia buat semua, tak ada hak haram. Dia buat semua. Litari nama abah. Dan bukan dia ragu pada Islam. Sebab tu ada free thinker. Dia duduk gitu ya. Tak semayang, tak puasa, tak buat haji. Tapi dia rasa, dia syok sendiri, dia rasa dia baik. Ada ayat di sini. Allah sebut bahawa litari nama aba labithina fi ahqaba. Dia akan masuk neraka berkurung-kurung. Kurung-kurung ni tuan-tuan sekalian tak ada limit. Ni orang kafir lah. Bagi orang Islam yang berdosa, dia ada peluang untuk masuk surga. Tapi inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari besok 1000 tahun. Siapa boleh hidup 1000 tahun atas dunia ni? Nak cakapnya bahawa hari di hari akhirat tidak sama dengan hari dunia ini. La yadhukuna fiha bardan wala syaraba. Duduk dalam neraka tak sejuk dan tak ada minuman. Allah illa hamiman wa ghassaqa pada mahsyar. Dia kalau minum pun minum dengan air panas. Ghassaqa jazaa'an wifaqa. Balasan ni tuan-tuan sekalian, wifaq maksud sesuai dengan dia hidup atas bumi aku, makan rezeki aku, minum air aku, hirup udara aku, tapi tak peduli kepada aku. Peduli ni tuan-tuan sekalian ambil berat. Cara hidup Islam, cara hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahum kanu la yarjun hisaba. Orang macam ni dia duk rasa Allah tak kira umur dia, makanan dia. Tuhan kira tuan-tuan sekalian. Kira ni sebab tu kita makan. Bila sepinggan kita makan nasi, kamu kena makan semua. Kamu tidak tahu biji terakhir nasi yang kamu telan, kamu makan tu, mungkin nasi itu menjadi kesihatan kepada tubuh badanmu. Grow up. Kamu membina tubuhmu melalui makanan tadi. Macam hujan, daripada hujan pukul 2 pagi sampai 3 pagi. Titisan akhir air itu mungkin menyuburkan bumi. Mengeluarkan bunga dan buah. Tengok, maksudnya setiap titis air Allah kira. Dan setiap biji nasi Allah kira. Punca orang jadi degil, bengong hidup atas dunia tuan-tuan sekalian. Dia ada rasa Tuhan tak kira. Kita nasi berapa, katakanlah sekilo sehari kita makan nasi. Seminggu berapa, sebulan berapa, setahun berapa guni beras kita makan. Air berapa drum kita minum. Pakaian setahun berapa helai kita pakai. Allah dia kira semua. Sebab tu thumma latus'alunna yawma idzin an-na'im. Benda ni orang tak mengaji, orang tak belajar, dia rasa berat tu. Lusuh buang. Tetapi adakah dengan pakaian kamu, kita nak pakai ada doa, nak makan ada doa, nak tidur ada doa, supaya kontak personal kita dengan Allah rapat. Kita dengan Rasulullah dekat. Tu dua ni dia akan beri pertolongan kepada kita. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Punca orang yang jadi degil hidup ni, dia tak percaya. Duduk sibuk mari masjid setengah-setengah orang dia punya mindset dia meletakkan orang mari masjid ni orang ada masalah. Dia tak ada masalah. Ya, hari ni tak ada masalah, esok
Ya, atas dunia tak ada masalah masuk kubur. Allah, ada orang hebat tuan-tuan sekalian, orang suruh pergi haji. Dia kata tak perlu dia pergi haji. Dan dia ni pakar ekonomi, tak perlu. Free nak beri, tak nak pergi. Ini masalah hidayat. Innal huda hudallah. Hidayat ni hak Allah. Wa umirna linuslim li rabbil alamin. Dan disuruh kita serah diri kita kepada Tuhan. Tuhan yang menjaga alam seluruhnya. Rabb. Alhamdulillah ya Rabb. Tengok baby rumah kita, anak kita, cucu kita kecil. Lepas tu kalau kita out station 2 minggu kita balik. Besar. Dia umur kita, tubuh badan. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu diri kita dan Allah lengkapkan. Jari, jemari, tulang, belulang. Fa alhamaha. Bila manusia besar dia ilham ni. Fa alhamaha fujur wa taqwa. Ada hak jahat tapi ini jahat tak betul. Ada hak baik, ada orang yang nampak baik dan dia buat. Ada orang nampak jahat, dia tak buat jahat. Ada orang nampak baik tapi dia tak buat, dia pergi buat. Bila dia nampak jahat, maka reba kau hidup. Dan orang ni dibagi pada 4. Satu, orang yang ada harta, ada ilmu. Ada harta dia bagi sumbangan kepada orang, tolong orang, buat masjid, buat sekolah dan sebagainya. Ada ilmu dia bagi kepada orang, tuitionnya, mengajarnya dan sebagainya. Orang ni adalah tempat terbaik. Dan ada orang yang diberi kepada dia ilmu tapi tak ada harta. Dia mengajar tapi dia bercita-cita, kalau aku ada harta, aku buat sebagaimana orang tu juga. Sama dia punya rizak di hari akhirat besok. Dan ada orang yang ada harta tapi tak ada ilmu. Ini paling celaka. Dia guna harta dia ni berjudi, zina, minum marak, na'udzubillah. Dan ada orang yang tak ada harta, tak ada ilmu. Kalau aku duduk main kalu-kalu, sama hak tadi. Dah tak buat. Orang kaya, dia kerja, tuan-tuan sekalian. Kita kerja, kita berdoa. Kita berdoa, tidak kerja, tak betul. Kita berdoa dan kerja. Kerja ni amalan lah. Yang kita sudah semayang, kita selalu dengar orang sebut, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka. Tak ada lagi neraka tuan, dengan body ni tak boleh masuk. Tak boleh masuk kubur. Al-qabr rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nira. Masuk kubur, orang yang mukmin masuk kubur, dia masuk dalam syurga. Orang yang tidak beriman, dia masuk kubur, dia masuk dalam neraka. Situ mula. Sebab tu ditanya besok. An umrihi. Soalan yang kedua. Tapi soalan dia tak agama apa? Islam. Nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan Musa Allah. Kita selalu sebut Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Apa kamu buat atas dunia dulu? Itu di antara persoalan. Aku duduk atas dunia dulu, ya Allah. Aku yakin dengan Quran. Aku baca, aku beriman. Kubur kita, tuan-tuan sekalian, di masa tu Allah luaskan lanjut mata memandang. Dan bila kita masuk kubur juga, orang kebumikan kita nanti, orang-orang ni bergerak balik. Dengar lagi orang dalam kubur tu, dengar lagi prap-prap kasutnya, selipanya. Tanya dah. An umrihi bima abna, umur. Aku beri kamu habiskan 40-50 tahun kat mana. Wa an jasadih bima abla, tubuh yang aku beri kepada kamu, badan yang aku beri kepada kamu tua ke mana. Wa an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqa. Harta aku beri daripada mana kamu ambil dan ke mana kamu laburkan. Sebab kalau tak ada harta, tuan-tuan sekalian, manusia tak boleh. Saya sebut tadi, hidup nak makan, nak pakai, nak minum, nak kenderaan, nak kediaman rumah. Tapi bila kita mati satu ya kita nak, iaitu pahala. Carilah macam mana supaya kita dapat pahala. Tapi dapat pahala ni, tuan-tuan sekalian, dia kena ada ilmu. Kalau kita beribadat tak ada ilmu, dia panggil abid. Abid dengan alim ni jauh beda. Abid ni 100 orang, dengan alim seorang, syaitan payah dengan alim tu seorang. Cerita makruf, panjang cerita. Innahum kanu la yarjun hisaba
wa kadzabu bi ayat. Dia rasa tak ada, Tuhan tak kira. Tuhan kira tuan-tuan sekalian, umur kita, harta kita, tubuh badan kita. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Dia lawan Quran, dia tak percaya. Doalah mudah-mudahan 355 bulan Oktober ni akan dibincang dalam parlimen supaya member parlimen yang Islam ni menyokong tuan-tuan sekalian. Bila dia sokong, kita akan dapat rahmat. Orang tidak Islam tu ikut dia, tapi ke mana-mana pun orang tu duduk tengah mengaji. Tidak ada tuan-tuan sekalian yang paling hebat pulang pada Allah. Kalau kita hukum, tidak hukuman Allah, kenalah hatan sebab ke 10 ke 5 ke dan sebagainya. Besok kena pula. Keselamatan kita dari sudut roh di hari akhirat, dari sudut tubuh di dunia ini ialah pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok tuan-tuan sekalian, akhir innal muttaqina mafaza, orang bertakwa. Saya sebut daripada Islam jangan kita berhenti, kita pergi kepada mukmin, muslim, pergi mukmin, mukmin kepada muttaqi. Tengok innal muttaqin, orang bertakwa. Orang bertakwa ni orang beringatlah hidup, hukum hakamnya, cara hidupnya dan sebagainya betul kedak dengan Islam. Mafaza, jalan lepas. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Mafaza ni kurang lebih tu. Dia lepas. Selamat. Hada wa'anaba. Turun dalam kubur, turun dalam dusun, dalam kebun. Wa'anaba ni buah-buah. Oi, buah ni makanan orang dalam surga. Wa kawa'iba atraba. Tuhan tahu orang lelaki nak pada orang perempuan nak pada orang lelaki. Tengok Adam AS duduk dalam surga dan Allah beri Hawa sebagai ibu kita. Duduk dalam surga, makan sedap, pakai cantik pun, tapi seorang. Wa kawa'iba atraba, iaitu perempuan. Atraba ni sebaya umur. Atrab ni maksudnya orang yang mula, perempuan yang mula dara, sweet 17 kata orang. Wa ka'san dihaqa. Ka'san dihaqa ni tengok dahaga muslimin yang dirahmati Allah sekalian, duduk dalam kubur ni dahaga. Sebab tu orang yang beri minum atas dunia, belanja makan, belanja minum dan sebagainya, beri pakaian anak yatim lillah, besok Allah beri makan pada dia, Allah beri minum pada dia, Allah beri pakai. Orang yang mula-mula mendapat pakaian dalam syurga besok ialah Nabi Ibrahim. Yang kedua Nabi kita Muhammad. Pakaian yang kita pakai ni habis dah, lusuh habis dah. Sebab pakaian dengan roh lain, pakaian dengan tubuh ni lain. Wa ka'san dihaqa. Ka'san dihaqa ni gelas yang terisi. Orang minat apa? Minat susu, penuh dengan susu. Minat madu, penuh dengan madu. Hak suka minum arak, tapi dia jaga, tuan-tuan sekalian. Harun, sungai besok. Dan gelas ini di mana kita pergi, terisi dengan minuman. Minat kita Tuhan beri lalu. Setengah-setengah orang nak makan pakaian, makanan timur ke, makanan Arab ke dan sebagainya. Wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Duduk dalam surga ni tidak dengar dengan crowdednya, dengan udara tak menentu dan sebagainya, pembohongan tak ada, relax je. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Tadi innahum kanu la yarjun hisaba. Hak guna dunia aku ni, tapi duk rasa Tuhan tak kira, tetapi Allah kira. Tetapi Tuhan beri kepada kita di hari akhirat surga, muslimin muslimat sekalian, pemberian yang dikira. Sebab tu kita kena berkira sama kita ni. Kalau boleh halal lah, sikit sebanyak dan sebagainya. Maksud sayanya bahawa pemberian Allah di hari akhirat hasil daripada kiraan yang kita buat atas dunia ni, dengan sedekahnya, dengan puasanya, dengan baca Qurannya, dengan witirnya, dengan duhanya. Tak apa, macam kita semayang dekat sini, kita mari semayang sini, kita dapat 27. Kalau kita semayang kat rumah, kita dapat 1. Kira ni walaupun second priority, taraf yang kedua, tak apa. Tuhan dia kira. Perkiraan tu berjayalah kita. Dan di sini dia beringat kepada kita bahawa li'anna arba'an la yurafuha illa qadraha illa arba'. La yurafu qadral hayah. Tidak tahu nilai hidup ni, dia suruh beringat kepada kita, iaitu bila mati.
Allah masa hidup arwah dulu dan sebagainya dan sebagainya. Kena bila mati tuan-tuan sekalian tak boleh buat apa dah. Sebab itu al-hayah ra'su kulli syai', hidup kita ni sebab sekarang ni kita hidup lama dia mati. Dan di sini dia kata di sini bahawa tilqa ashabun nar qalu rabbana la taj'alna minal qaumiz zalimin. Ni hak lepas dah ni, tak boleh buat apa dah. Bila mati masuk surga, masuk neraka tak boleh buat apa dah. Duduk dalam kubur tak boleh buat apa dah. Sekarang dia suruh nilai hidup kita ni. Dan di sini ulama dia rigid, dia syadik sangat. Kita kena tanya sebab apa aku ni hidup lagi. Kawan-kawan aku ramai dah mati yang sakit, tenak dan sebagainya. Tapi kita ada lagi. Dan Tuhan tidak beri tuan-tuan sekalian kepada kita hidup kecuali kita ni ada dosa. Siapa tak ada dosa dalam surau? Cuba angkat tangan. Ada dosa tuan-tuan sekalian. Kalau Tuhan Allah matikan kita malam tadi, memang kita tak masuk surga. Dia beri kepada kita peluang supaya kita kikis dosa. Nak kikis dosa ni bukan jenis dengan pisau, dengan sabung dan sebagainya. Istighfar. Dosa jangan buat. Kalau terbuat, istighfar banyak-banyak. Lari. Tapi kita kena pergi. Dunia ni macam ni. Kena buat kerja. Nak keluar. Bukan jin duduk dalam masjid duduk tasbih. Pergi ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa ziarah, masa kerja, masa keluarga, masa mengundi Makkah. Mengundi Makkah. Jaga negeri, jaga negara. Ini cara Islam, tuan-tuan sekalian. Jangan tinggal sebab perkara ni boleh untung kita bila kita masuk kubur nanti. Orang ikut dia, tapi aku nak surga. Wala ya'rifu qadral aghniya illa al-fuqara. Tidak tahu nilai kaya kecuali orang miskin. Kerja tuan-tuan sekalian. Orang muda-muda belajar kerja. Biar ada harta untuk tubuh ni. Bila kita kaya, kita jangan lupa orang miskin. Cara. Dan tidak tahu nilai sihat kecuali orang yang sakit. Kita tengok orang budak-budak laju jalan. Kalau orang sakit lutut, macam mana? Pening kepala, macam mana? Sebab itu sihat. Alhamdulillah kita hidup. Lawan dia mati, sihat. Lawan dia sakit, ingatan. Lawan dia nyanyuk. Wala ya'rifu qadra syabab illa syuyub. Orang tua-tua tengok orang muda laju bawa kereta, bawa motor. Allah. Tetapi la tasyababa ya'udu yauma. Allah kalau boleh muda ni marilah walaupun sehari. Kan tak mari dah tuan-tuan sekalian. Hidup kita susah tak mana dunia tak boleh masuk dalam rahim ibu. Dan masuk dalam kubur susah tak mana tak ada ribas balik. Kena pergi. Pergi ni kalau kita betul dengan dunia tuan-tuan sekalian mengikut arasnya iaitu Quran Sunnah, ijma' qiyas tuan-tuan sekalian surga. Tak betul tuan-tuan sekalian kena pergi neraka. Cuma di sana ada as-sabiqun as-sabiqun. Orang berlomba hidup. Orang berlomba hidup ni tuan-tuan sekalian ulaikal muqarrabun. Kalau derma bagi sikit kau banyak kau mari semayang duduk sahawan dan sebagainya. Bang malam tadi saya sebut sebab yanzilullahu tabaraka wa taala ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia. 1/3 malam pukul 3-4 tolong dengar. Tapi kita tidur. Tidur habis. Allahu Akbar. Habis. Besok hadirin sekalian bila ditiup yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu tanya, wahai Rasulullah, ayat ni macam mana? Rasulullah menangis sebab Rasulullah tahu bahawa umat dia akan terbagi kepada 10 grup. Ada yang fa'amal ladina ala suratil kirdati. Bangun tu jadi kau melocak mari dia kata qatat ni tuan-tuan sekalian yakni namam. Namam ni orang yang suka cela caci orang, mengopak orang dan sebagainya. Dulu kalau nak mengopak setengah-setengah orang kalau jenis suka kata kepada orang yang seronok, orang tu begitu, orang ni begini. Dua orang sekarang dah isi taik hantar. Duduk sibuk dan sebagainya. Kalau cakap itu perak, diam tu emas. Tapi kalau guru lainlah. Tak ada orang cakap lebih baik nak lebih pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cakap ibu kepada anak-anak, cakap guru kepada
Murid cakap doktor kepada pesakit. Ia tidak sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok, sebab tu kita perhati hadis yang hebatnya Bukhari Muslim. Tak ada orang yang boleh buat catatan nak lebih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mengikuti Rasul pada taat Allah. Siapa taat pada Rasulullah, dia taat kepada Allah. Baca hadis tu. Tapi nak mari hadis dia ada Quran dulu. Itu Quran dan sunnah tadi kita sebut. Dan ada orang yang wa maladina ala suratil khanazir, bangun daripada kubur pada mahsyar atas rupa babi. Allahu akbar. Ni orang yang makan haram. Orang yang makan haram ni tuan-tuan, kalau haram dia makan, halal pun dia sapu jugalah, dia makan juga. Dan binatang tu tuan-tuan sekalian, dia makan bangkainya, najisnya Tuhan buat. Dan tak ada ahli meniaga, orang bisnes ni jenama produk dia cap babi. Tak ada. Dia pun tahu. Dan tak ada hayawan yang paling banyak kuman dalam badan dia nak lebih pada tadi kebau pendek. Anjing tu ada kuman juga. Sebab tu idza walagal qalbu fi ina'i ahadikum, kalau anjing jelak bekas kamu pinggan dia ada bau gulai ke dan sebagainya, basuh 7 kali, idahunna biturab, salah satunya pada air tanah. Dan orang saintis 2 beranak pernah pergi ke Mesir, dia bawa anjing, dia taklah makanan, anjing tu jilat, dia basuh beberapa kali air. Tapi mikrob dia punya kuman tetap tak hilang. Akhir sekali dia basuh 6 kali, salah satu air tanah, mati habis kuman. Akhir sekali kedua-dua yang masuk Islam. Dia Islam ni tuan-tuan sekalian, azan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muslimin dan muslimat sekalian, apa yang penting kepada kita, orang yang akan diazab di dalam neraka, di padang mahsyar, dalam kubur, dia ada rasa hidup ni free, tak ada Allah, tak kira innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kitaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Semua kemewahan, makanan, minuman, pakaian, kenderaan, perumahan yang Allah beri kepada kita semua Allah kira. Ata'an hisaba, bagi orang yang mukmin. Orang mukmin, Tuhan beri kepada dia syurga nanti, pemberian yang dikira. Saya sebut tadi, makanan yang kita makan dalam pinggan itu, sebiji nasi pun kita kena makan habis, kerana kamu tidak tahu bahawa mana makanan yang boleh mendatangkan kesihatan, kecerdikan kepada tubuhmu. Dan begitu juga hujan yang turun di waktu malam, tak tahu titisan air mana yang menyuburkan bumi, mengeluarkan bunga, buah dan sebagainya. Maksudnya Allah kira pemberian kepada kita. Jadi saudara-saudara sekalian, saya sedang buat bangunan, jadi kalau boleh kita bersama-sama, dan ada yang komentar dengan derma dan sebagainya, ingat jasa ibu bapa. Jadi harta kita adalah hak kita, derma, impak, khairat, wakaf. Hak lain, tuan-tuan sekalian, hak orang lain. Mudah-mudahan harta memberi laluan mudah kita ke syurga, menjadi teduhan dan berat timbangan kita di hari akhirat nanti. Ada kat luar tu tabung, dan ada kat luar tu Kamal, tu sahabat saya. Dia anak jati Selangor, bukan orang luar lah. Dia banyak tolong saya. Bangunan ni pun banyak demo-demo yang melalui. Jadi tuan-tuan sekalian, kat luar tu ada produk saya, Menna ni dia buang toksik lemut-lemut dan tubuh, usus bersih, buah pinggan hebat dan sebagainya. Kat luar tu ada kopi Habibi ni untuk saraf, ada oat ni untuk jantung, susu kambing kita semua tahu kalsium dan juga gigi kuat. Dekat luar tu ada koko bistari ni tuan-tuan sekalian, dia ada Quran sebiji, ada jangkau berlebar dan minyak biji anggur dan sebagainya, kismis dan sebagainya. Jadi lama tak datang, kena qada, derma-derma. Tuan kira, hadirin hadirat sekalian, saya nak bangunan saya ni siap tahun depan, insya-Allah. Jadi teruskan derma dan mulia derma di sini ada
Buku ni tuan-tuan sekalian, kita ada surau, kita ada pejabat, ada kawan dan sebagainya. Tuan-tuan boleh ambil satu buku 20 helai, sekeping RM20. Panjang kepada kawan just bank in saja. Dan kaki dia tak payah hantar kepada saya. Jadi di sana ada tabung, kat membeli sama tuan-tuan boleh ambil buku ni. Tak perlu bagi tahu, bagi telefon pada saya. Yang pentingnya dia punya derma tu nak siapkan bangunan. Sekarang dah 4 tingkat. Tingkat yang ketiga dah terus. Dan saya selalu keluarkan duit untuk pembangunan 65,000, 60,000. 3 bulan sekali biasa keluarkan duit tuan-tuan juga. Mudah-mudahan harta kita memberi kepada kita teduhan di hari akhirat besok, insya-Allah. Lepas maya ni saya tunggu 20 minit untuk tuan-tuan derma dan bisa derma. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.